Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Almi-Hidayah dalam video matematik tambahan tingkatan 5, bab 5 taburan kebarangkalian. 5.1 Pemboleh ubah rawak. Pemboleh ubah rawak ialah suatu pemboleh ubah dengan nilai berangka ditentukan daripada suatu fenomena rawak. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Bilangan kali memperolehi angka jika sekeping duit shilling dilambung sebanyak 3 kali. Okey, pada duit shilling ada dua permukaan. Pertama ialah permukaan angka dan kedua permukaan gambar. Bila dilambung, kita akan dapat memperolehi angka. Okey, pemboleh ubah rawak boleh diwakilkan dengan X dan nilai-nilai pemboleh ubah rawak boleh diwakilkan dengan R. Daripada situasi soalan pertama, pemboleh ubah rawak X bagi bilangan kali memperolehi angka boleh ditulis dalam tata tanda set, iaitu X sama dengan 0, 1, 2 dan 3. 3 adalah daripada lambungan yang kita telah buat sebanyak 3 kali. Okay, contoh yang kedua, jika sebiji dadu dilambung sekali, pemboleh ubah rawak ialah nombor yang terdapat pada permukaan atas dadu. Okay, pada dadu ni terdapat nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Maka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ditulis dalam bentuk tata tanda set. Seterusnya, kita lihat pula jenis pemboleh ubah rawak. Terdapat dua jenis pemboleh ubah rawak. Yang pertama, pemboleh ubah rawak diskrit dan yang kedua, pemboleh ubah rawak selanjar. Apakah ciri yang menentukan ia pemboleh ubah rawak diskrit? Yang pertama, ia mempunyai bilangan nilai yang boleh dikira ataupun dibilang. Kedua, bentuk nilai adalah bentuk sifar dan integer positif. Antara contoh-contoh pemboleh ubah rawak diskrit ialah bilangan kereta, bilangan murid ataupun bilangan kali buah dadu di lambung. Yang seterusnya, kesudahan yang mungkin bagi pemboleh ubah rawak diskrit boleh ditulis dalam bentuk set, iaitu X sama dengan R titik 2 bertindih, R sama dengan 0, 1, 2, 3 dan 4. Kita lihat pula pemboleh ubah rawak selanjar. Nilai tidak boleh dibilang. Sekiranya pemboleh ubah rawak selanjar, nilai yang kita perolehi tidak boleh dibilang. Yang kedua, nilai hanya boleh diukur ataupun disukat. Yang ketiga, nilai bukan dalam bentuk integer. Dalam bentuk integer, maka bolehlah nilai dalam bentuk pecahan ataupun perpuluhan. Nilai berada dalam satu selang. Contoh-contoh pemboleh ubah rawak selanjar ialah jisim, tempoh masa, berat, tinggi dan panjang. Kesudahan yang mungkin ditulis dalam bagi pemboleh ubah rawak selanjar adalah dalam bentuk set, di mana pemboleh ubah rawak Y sama dengan Y titik 2 bertindih. Y ialah tinggi murid dalam cm, di mana Y berada antara A ataupun B dalam dua selang nilai. Kita lihat soalan daripada buku teks latihan kendiri 5.2. Soalan pertama, tuliskan semua kesudahan yang mungkin dalam bentuk tata tanda set bagi setiap peristiwa yang berikut. Tentukan sama ada peristiwa tersebut ialah pemboleh ubah rawak diskrit atau pemboleh ubah rawak selanjar. Bagi soalan A, 6 orang pengawas dipilih secara rawak daripada murid-murid tingkatan 5. X mewakili bilangan pengawas yang memakai cermin mata. Untuk jawapan bagi soalan A,
Pemboleh ubah rawak X boleh ditulis dalam bentuk tata tanda set R titik 2 bertindih R sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kerana terdapat 6 orang pengawas. Okay, ini adalah pemboleh ubah rawak diskrit. Okay, bagi soalan B, 7 orang pesakit dipilih secara rawak dari sebuah hospital untuk melakukan ujian darah. X mewakili bilangan pesakit yang kurang berkemampuan. Okay, ini juga adalah pemboleh ubah rawak diskrit yang boleh ditulis dalam bentuk set X sama dengan R titik 2 bertindih R sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kerana terdapat 7 orang pesakit yang boleh dibilang. Bagi soalan C, bangunan yang paling rendah di Bandar Seroja ialah 3 meter dan yang paling tinggi ialah 460 meter. X mewakili tinggi bangunan yang terdapat di Bandar Seroja. Okey, maka pemboleh ubah rawak X boleh ditulis dalam bentuk X nisbah X ialah tinggi bangunan dalam meter di mana X berada ataupun lebih besar daripada 3 dan lebih kecil daripada 460. Maka pemboleh ubah bagi soalan C adalah pemboleh ubah rawak selanjar. Setakat situ saja pembelajaran kita hari ini. Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya untuk diingat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.